Isu pemberian ubat PrEP percuma. Isu ni panjang, so kita nak pecahkan kepada 3 bahagian. Dalam video kali ini, part 1, kami akan terangkan tentang apa itu ubat PrEP dan bagaimana pelaksanaan pemberian ubat PrEP percuma. Bagi yang belum tahu, PrEP ni adalah ubat yang mempunyai 99% keberkesanan untuk mengelakkan jangkitan HIV. Sebelum-sebelum ni, memang ubat PrEP ni dah diberi secara percuma. Tapi PrEP ni diberi percuma kepada pasangan yang mana suami atau isteri dia ada HIV positif. Golongan ni memang kita tak bagi cadangan untuk buat abstinent sebab mereka ni adalah pasangan yang sah, yang dah berkahwin. Yang jadi masalah adalah KKM nak mulakan program perintis pemberian PrEP bermula 1 Januari 2023. Yang ni yang bermasalah. Anda kena tahu kenapa ramai orang bantah benda ni. Untuk program ni, penerima dia adalah semua golongan yang berisiko tinggi mendapat HIV. Ini termasuklah golongan LGBTQ, golongan seks tanpa kondom, golongan seks yang lebih daripada satu pasangan yang tidak diketahui status HIV-nya, golongan yang ambil dadah dan golongan yang ambil dadah untuk keseronokan seksual. Semua ni akan dapat ubat PrEP secara percuma sehingga 1 Mei 2024, iaitu selama 18 bulan. Semasa program 18 bulan ni, ubat PrEP ni dibiayai oleh Global Fund. Jadi dia tak melibatkan duit kerajaan. Tapi persoalannya, selepas tamat 18 bulan ni, adakah ubat PrEP ni akan masih dibiayai oleh Global Fund? Itu persoalannya. Untuk pengetahuan, program 18 bulan ni akan melibatkan penerima seramai 5,000 orang. Dan anda kena tahu, nak prescribe ubat PrEP ni dia bukan boleh bagi sebarangan lepas tu biar je tau. Ada ujian saringan sebelum dia dapat ubat PrEP ni dan ada ujian susulan bagi orang yang dah dapat ubat PrEP ni. Okay, ujian saringan ni penting sebab ubat PrEP ni ada kesan jangka panjang, iaitu kesan kepada buah pinggang dan reput tulang. Orang yang memohon ni perlu diperiksa dan disaring terlebih dahulu. Ujian darah, ujian saringan ni seperti yang kita tahu, ia tidak percuma. Masih ada kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Seterusnya, selepas 5,000 orang ni menerima ubat PrEP, mereka perlu pula datang ke klinik untuk pemeriksaan susulan sebanyak 3 kali dalam masa setahun. Ini juga ada kos kepada kerajaan. Pemeriksaan saringan dan pemeriksaan susulan akan menggunakan 18 klinik kesihatan di seluruh negara. Yang mana kita tahu, klinik kesihatan di Malaysia ni menerima 500 hingga 1,000 orang pesakit setiap hari. Jadi di sini ada persoalan. Dalam keadaan beban sedia ada kepada pengamal perubatan, adakah wajar mereka ditambah lagi dengan bebanan ujian saringan dan pemeriksaan susulan? Sambungannya dalam bahagian 2. Isu pemberian PrEP percuma Part 2. Dalam video kali ini, kami nak terangkan bagaimana pemberian PrEP percuma ni asalnya KKM buat untuk mengurangkan penularan HIV. Tapi akhirnya dia membuka lebih banyak masalah lain. Ada sekurang-kurangnya 2 masalah akibat pemberian PrEP percuma ini. Iaitu pertama, peningkatan masalah sosial dan yang kedua, penularan jangkitan penyakit kelamin. Saya bagi satu analogi untuk anda faham macam mana pemberian PrEP percuma ni akan menyebabkan pertambahan masalah sosial. Anda pernah terfikir tak kenapa pemandu Formula 1 begitu berani memandu begitu laju 100 km sejam dekat selekoh yang tajam? Jawapannya kerana pemandu F1 tu dia tahu dah teknologi pada jentera F1 dan protokol keselamatan dekat lita F1 tu akan kurangkan risiko kemalangan dan kematian sewaktu perlumbaan. Inilah teori risk compensation, di mana manusia akan tukar behavior dia sebagai tindak balas kepada pertambahan ataupun pengurangan risiko yang bakal mereka hadapi. Senang cerita, manusia ni bila dia tahu akan makin kurang risiko, dia akan semakin beranilah nak buat benda tu. So benda sama je sebenarnya yang akan berlaku sekiranya ubat PrEP ni diberi secara percuma pada 1 Januari nanti. Apabila mereka makan PrEP, mereka tahu dah kurang risiko untuk mereka dapat HIV. Agak-agak lepas dia orang tahu ni, aktiviti seks bebas ataupun songsang mereka tu makin bertambah ke makin berkurang. Bagi yang tak tahu, golongan ni sekarang dengan bangganya tulis dekat status dating apps iaitu green, dengan bangganya menayangkan status on PrEP untuk menarik pasangan. Dan ada satu lagi sebenarnya bencana lain yang akan berlaku, iaitu apabila golongan ni tahu mereka kurang risiko mendapat HIV, sekiranya mereka ambil ubat PrEP ni, akan kurang motivasi untuk mereka memakai kondom semasa hubungan dilakukan. Dan ini sebenarnya akan menyebabkan bertambahnya penularan jangkitan penyakit kelamin seperti sifilis dan gonoria. So sekarang kita nampak pemberian ubat PrEP percuma ni tujuan asal dia nak menurunkan jangkitan HIV. Tapi akhirnya mendapat 2 bencana, iaitu kebejatan sosial dan juga bertambahnya penularan jangkitan penyakit seks. Kalau korang ingat, dulu ada isu safe sex yang mana mereka mencadangkan untuk memberi kondom untuk mengurangkan kes buang bayi. Promosi ataupun kempen
menyebarkan kondom ataupun memberi kondom secara percuma, bila Jabatan Siasatan Jenayah yang mengeluarkan data ataupun statistik yang baru, sebenarnya daripada 2018 ada 128 lebih kurang kes pembuangan bayi. Bila kita tengok 2019, hanya 125, 3 saja yang kurang daripada kondom yang diberikan sebanyak-banyak. Itu bukan saya nak rendahkan usaha dia orang, tapi kadang mekanisme yang mereka cuba beri pun belum pasti. Macam yang kita tengok, kempen pemberian kondom percuma tu tak berjaya pun menurunkan kes buang bayi. Tapi yang banyak dan makin rancaknya adalah apa sebenarnya? Itu ke yang kita nak berlaku kepada masyarakat kita pada masa depan? Usaha mengurangkan jangkitan HIV tidak boleh dilakukan oleh KKM dalam keadaan social vacuum. Ini bukan masalah KKM semata-mata, bukan isu perubatan semata-mata, tapi adalah isu kebejahatan sosial yang harus kita tangani bersama. Sambung dalam part 3. Terus istiqomah.